Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari sains untuk tahun 4. Jadi untuk sains tahun 4 pada tahun ini kita dah buat hari tu pengenalan dengan Cikgu Hospi semua kan. Jadi pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita yang akan kita gunakan video di YouTube lah. Kenapa cikgu tak buat Google Meet? Sebab Google Meet sangat mengekang masa kita. Bila kita buat guna Google Meet, kita akan fix time tersebut dan ada ibu bapa yang tak dapat sediakan peralatan gadget ni untuk Google Meet tersebut. Jadi student akan terlepas. Jika cikgu gunakan aplikasi YouTube, maka murid-murid boleh ulang tengok 2-3 kali sampai faham. Jadi sekarang ni kita akan teruskan dengan sains tahun 4. Tajuk yang pertama ialah kemahiran saintifik. Kita pernah belajar kemahiran saintifik ni pada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun seterusnya. Sepanjang 1 sampai tahun 6 ni, kemahiran saintifik akan diajar pada awal tahun. Kenapa? Supaya murid-murid tahu apa yang berlaku semasa kita belajar sains. Semasa kehidupan harian kita, kemahiran saintifik ini sentiasa digunakan. Kenapa cikgu cakap dia sentiasa digunakan? Sebab kemahiran saintifik ini ialah salah satu kemahiran yang kita buat hari-hari. Contohnya, kemahiran saintifik yang pertama ialah memerhati. Hari ni kita cerita pasal memerhati dululah. Sebab hari ini kelas yang pertama kita cerita pasal benda yang paling senang kali, iaitu memerhati. Dalam memerhati kita ada 5 benda yang kita perlu tahu. Yang pertama, kita memerhati menggunakan 5 deria. Yang 5 tu lah cikgu cakap tu. 5 yang pertama, deria yang pertama ialah deria mata. Deria mata kita. Deria mata kita. Jadi dengan menggunakan deria mata, kita boleh memerhati. Sekarang ni cikgu terangkan dulu. Nanti awak akan tengok satu video YouTube yang menerangkan. Dia ada interaktif lah video YouTube tu. Tu orang lain buat. Cikgu tak reti buat video macam tu. Tapi kita boleh gunakan sebagai ilmu panduan kita. Jadi mata kita menggunakan mata untuk melihat. Kita boleh lihat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Jadi dengan mata kita boleh nampak sesuatu. Contohnya kita tengok sebatang pokok. Pokok, semua pernah tengok pokok kan? Ada yang tak pernah tengok pokok ke? Semua pernah tengok. Jadi dengan mata kita boleh tengok satu pokok. Pokok itu ada daun. Selalunya daun tu berwarna hijau. Dengan mata kita boleh memerhati daun tersebut. Daun tersebut berwarna hijau. Warna hijau yang kita tengok itu ialah pemerhatian kita, faham? Contoh yang kedua, kita tengok dekat Kuala Lumpur. Kita tengok kat Kuala Lumpur. Kita search Kuala Lumpur lah. Search Kuala Lumpur. Enter. Image lah. Kita tengok dekat Kuala Lumpur. Image. Kita tengok gambar Kuala Lumpur. Besarkan image ni. Mana? Banyak gambar Kuala Lumpur dekat sini. Nampak? Banyak dalam banyak-banyak bangunan dekat Kuala Lumpur ini, bangunan apakah yang paling tinggi yang awak nampak? Mana? Bangunan mana?
Bangunan ni ke, bangunan ni ke, ini ke, ini. Okey. Ini ialah bangunan yang paling tinggi. Namanya apa? Yes, betul. KLCC. Okay. Ini bangunan KLCC ini adalah dua bangunan yang sama bentuk, sama tinggi. Diciptakan, dibina pada tahun, cikgu tak ingat tahun bila. Dan pada masa itu, Perdana Menteri kita yang membina KLCC ni ialah Tun Dr. Mahathir lah waktu tu. Okey. Jadi dengan mata kita, kita boleh nampak dalam gambar-gambar tersebut, semua gambar-gambar tersebut, KLCC ialah bangunan yang paling tinggi. Dan kedua tertinggi ialah KL Tower. Menara KL ni. Nampak? Menara KL. KLCC ialah paling tinggi lah. Dan KL Tower ialah yang kedua tertinggi di Malaysia. Dengan mata kita, kita boleh memerhati. Okey. Itu mata. Yang kedua, cara kita memerhati yang kedua ialah, cikgu tengok balik. Slow kan. Oh, dia tak ada internet dah. Iklan pula. Okey, kejap Yang kedua ialah kita boleh memerhati menggunakan deria apa? Deria. Okey, yang kedua ialah deria hidung. Dalam video tu dia cakap deria hidung. Okey, deria hidung. Bagaimanakah kita akan boleh memerhati menggunakan deria hidung? Okey, kita tutupkan benda ni. Deria hidung kita sangat penting untuk kita sebenarnya. Deria hidung kita akan gunakan semasa kita membau. Betul tak? Kita bau, contohnya awak duduk di dalam rumah, dalam bilik lah. Tiba-tiba awak bau. Awak tarik nafas, bau. Bau Maggi. Pernah tak jadi macam tu? Jika awak bau macam tu, awak boleh tahu yang mak awak atau sesiapa dalam rumah awak tu sedang masak Maggi. Oh, sedap pula cikgu sebut pasal Maggi kan. Okey. Dengan deria hidung kita boleh bau. Contohnya tiba-tiba awak tengah baring-baring dalam rumah, tiba ada bau asap. Mesti pelik. Mana mungkin tiba-tiba satu hari tengah duduk relax-relax ada bau asap. Mesti ada sesuatu yang sedang terbakar. Betul tak? Jadi awak pun buka pintu bilik, keluar-keluar tengok api. Tengah terbakar. Jadi dengan deria hidung itu, awak boleh bau sesuatu tengah terbakar. Jadi boleh menyelamatkan nyawa. Kalau awak tak ada hidung waktu tu, awak tengah tidur, tengah baring-baring, main phone, tak ada hidung. Tak boleh bau asap tu. Jadi tak pasal-pasal awak tengok bilik dah terbakar. Perasan-perasan bilik dah terbakar, dah terlambat dan awak boleh kecederaan semasa kebakaran tersebut. Okey, itu penting hidung. Yang ketiga penting hidung, kita boleh bau benda yang busuk. Benda busuk. Contohnya cadar. Cadar yang awak gunakan semasa baring-baring, tengah tidur, tidur waktu malam. Cadar kalau baru mestilah berbau wangi. Betul tak? Baru basuh semua. Dan bila dah makin lama pakai, dia akan berbau. Berbau busuk lah senang cerita. Jadi, bila ada bau busuk, maknanya dia di situ ada bakteria. Bakteria, faham? Bakteria ni dia akan mengeluarkan bau busuk dekat sesuatu benda tu lah. Jadi, bila ada bakteria, maknanya tak elok lah untuk awak baring. Untuk kulit kita, dia akan menyebabkan penyakit di kulit-kulit kita. Faham? Okey, jadi kita perlulah basuh cadar tersebut. Okey, yang ketiga ialah deria pendengaran. Dengar menggunakan apa benda ni? Namanya ialah telinga. Telinga kita penting. Telinga untuk mendengar. Contohnya, selalu cikgu tengok ada orang suka dia letak earphone dua-dua kat sini. Lepas tu dia jalan kaki sambil dengar lagu. Dia tak dengar dah kat luar-luar ni. Dia dengar lagu. Selepas dia dengar lagu, dia jalan ke tengah jalan, kereta datang, dia tak dengar kereta tu. Pam, kena langgar. Habis. Dah mengalami kesakitan.
Okey, Tuhan ciptakan manusia ada telinga. Banyak manusia, haiwan, semua ada telinga, betul? Supaya dia boleh mendengar. Jadi kita tak boleh salah gunakan telinga kita. Faham? Jangan berlaku seperti yang cikgu ceritakan tadi tu. Pakai earphone, buka lagu kuat-kuat, pergi berjalan tengah-tengah jalan raya, tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, pergi jalan. Kita tak dengar bunyi lori, pom pom pom, habis kena langgar. Itu yang kita tak nak. Tuhan bagi kita telinga supaya kita boleh dengar, faham? Okey. Okey, tadi pasal telinga. Dan keempat ialah deria rasa. Deria rasa kita duduk dekat mana? Dekat lidah kita. Dekat lidah kita ada deria rasa. Kita boleh rasa manis, masin, masam dan pahit. 4 rasa yang utama. Pedas rasa tak? Pedas itu ialah tindak balas cili ataupun benda yang pedas tu dengan lidah kita. Kita rasa macam berangin. So, dia rasa pedas dan sakit lah bila pedas tu. Mengalami keradangan dekat lidah. Okay. Dan lidah ini penting ke tak? Penting untuk rasa makanan. Cuba awak bayangkan. Siapa suka minum air masak? Air masak dia tak ada apa-apa rasa, betul? Jadi, bila air masak, kita... Kejap, mana? Air masak. Air masak. Okay. Air masak ini ialah air yang tak ada rasa apa-apa. Rasa air je lah. Okay. Awak bayangkan kalau kita tak ada lidah, macam kita rasa air masak je lah semua benda. Kita rasa makan ayam, tak ada rasa apa-apa. Sebab lidah tidak berfungsi. Okay. Nampak lidah tidak berfungsi, rasa macam air masak je. Makan macam minum air je. Faham? Dan makan pizza rasa yang sama, makan donat rasa sama, makan KFC rasa sama, makan chicken chop rasa sama, minum air Milo rasa air masak. Best tak macam tu? Tak best. Jadi Tuhan dah ciptakan lidah kita boleh rasa semua benda. Boleh rasa semua benda. Jadi kita perlu bersyukurlah ada lidah. Okey, seterusnya. Last sekali ialah yang kelima. Tadi yang pertama ialah mata, yang kedua ialah hidung, yang ketiga ialah telinga, yang keempat ialah deria rasa dekat lidah tu, dan yang kelima last sekali ialah kulit. Nampak kulit kita? Ni kulit. Okey, kulit ini bukan setakat tangan, faham? Kulit kita menyelaputi seluruh tapak tangan kita. Nampak? Seluruh tapak tangan, seluruh badan kita semua ada kulit. Pipi ada kulit, dahi ada, telinga ada kulit. Okey. Kulit ini fungsinya untuk menyentuh. Okey, cuba awak sentuhkan tangan awak. Okey, apa rasanya? Picit-picit sikit. Mesti rasanya lembut, betul? Cuba awak sentuh handphone. Sentuh handphone. Apa rasanya? Rasanya keras. Okey. Yang ketiga, cuba sentuh duit shilling. Nampak ni duit shilling kan? Okey. Rasa apa? Boleh penyek-penyek tak? Tak boleh penyek-penyek. Rasa keras. Okey. Okay. Cuba sentuh bantal. Okey, tengok bantal. Rasa apa? Rasa lembut. Okey. Itu ialah contoh menggunakan kulit kita. Kita sentuh dinding, ada yang kasar, ada yang licin. Faham? Itu cara menggunakan kulit. Jadi seterusnya kita akan menonton satu video berkenaan dengan with Grammarly, you can find really good, no, perfect words. Ini iklan. Okay. Michael gemar berbasikal setiap pagi di kejiranannya. Dia biasanya singgah di gerai buah-buahan milik Encik Tan dan isteri. Oh my god. Dia tersangkut pula internet dia. Tak apa, kita tunggu. Kalau tak boleh tunggu, kalau dia tak boleh loading ke, awak tengoklah nanti. Cikgu bagi link kat bawah tu nanti. Dekat dalam Google Classroom, awak tengok boleh?
Okey, bagus. Okey, kita Terdapat pelbagai jenis buah-buahan, anggur, oren, alpukat, pear dan lain-lain. Oh, semua cikgu suka. Ramai orang gemar membeli. Allahu Akbar, sangkut lagi. Masya Allah. Inilah kelemahan kelas online kita. Internet rumah cikgu ni slow lah. Okey. Okey, tak apa. Okey. Tak apa, kita teruskan. Okey. Cikgu dah terangkan apa guna mata, apa guna telinga, apa guna hidung. Macam mana kita nak memerhati gunakan mulut. Okey, dalam video ini, dalam video yang cikgu linkkan ni, buah-buahan daripada Encik Tan dan isteri kerana mereka ramah dan tersenyum sepanjang masa. Mereka bercakap dengan mesra terhadap setiap orang. Buah-buahan mereka juga dijual pada harga yang berpatutan. Bagus lah. Encik Tan selalu memberikan 3 biji buah anggur kepada Michael. Buah anggur mempunyai kulit yang licin. Apabila Michael merasa... Okey. Bila dia cakap buah anggur memiliki kulit yang licin, dia telah menggunakan deria apa dekat situ? Deria sentuhan dia. Deria sentuhan dia. Dia guna sentuh untuk rasa kulit anggur tu licin. Okey, yang kedua, kita tengok. Rasa buah anggur itu, dia berkata, enaknya. Dengan masukkan anggur tu dalam mulut dia, jadi dia telah rasa anggur tersebut. Rasa apa? Rasa enak katanya. Michael gemar berbual dengan Encik Tan dan isteri serta melihat orang berbual-bual sambil membeli buah-buahan mereka. Okey, dekat sini dia suka berbual-bual dan mendengar orang berbual-bual. Menggunakan deria apa? Deria telinga dia. Okey. Bagaimanakah Michael menerangkan pemerhatiannya? Dia menggunakan 5 derianya, penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan rasa. Dalam sains, membangunkan kemahiran proses sains adalah penting. Kemahiran sains yang paling asas dikenali sebagai membuat pemerhatian. Dalam sains, membuat pemerhatian melibatkan penggunaan 5 deria untuk mengumpulkan maklumat. Okey. Seperti yang dalam video tersebut, kita boleh gunakan 5 deria kita untuk mengumpulkan maklumat. Jadi, kalau dalam video tadi tu awak nampak kabur sikit ke, awak boleh tekan link YouTube, nanti cikgu akan sediakan. Okey? Okey, sampai di sini saja kelas sains kita untuk pemerhatian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.